Perubahan iklim dan cuaca merupakan satu fenomena yang tidak dijangka berlaku terhadap atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau. Fenomena tersebut melibatkan gas-gas dan pencemar yang dibebas menyebabkan haba bumi terperangkap daripada terbebas ke angkasa sehingga berlakunya perubahan tersebut. Perubahan iklim dan cuaca telah menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem di bumi. Aktiviti seperti penebangan kawasan hutan secara berleluasa, pelepasan gas rumah hijau, pertambahan haba manusia, kenderaan dan pembangunan industri adalah antara faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Perubahan iklim dan cuaca menyebabkan peningkatan suhu yang melampau dan kenaikan paras air laut sehingga menyebabkan berlakunya banjir besar di China pada tahun 1931 sehingga melibatkan 4 juta kematian. Penurunan hujan pertama kali di Greenland dengan proses hilangan lapisan bongkah ais yang semakin cepat pada abad kini berbanding abad sebelumnya sehingga menjadi penyebab terbesar kenaikan permukaan air laut dunia juga disebabkan oleh perubahan tersebut. Berdasarkan laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, suhu di permukaan bumi telah meningkat sebanyak pukul 19 minit C dalam tempoh 10 tahun iaitu dari 2011 hingga 2020 dan dijangka akan meningkat kepada 1.5 C tahun 2030. Fenomena ini yang berlaku di negara kita Malaysia dengan suhu yang tinggi dan kering telah menyebabkan berlakunya kebakaran kawasan hutan dan sebagainya. Cara untuk mengatasi pencemaran ni mungkin kita sebagai masyarakat, maybe kita boleh menyuruh masyarakat untuk amalkan cara hidup yang lebih lestari ataupun yang lebih mesra alam lah. Sebab selalunya macam kita tengok sekarang, masyarakat zaman sekarang ni diorang motor macam ke arah pembangunan. So bila nak buat pembangunan tu banyak, contohnya macam hutan-hutan semua tu bila banyak pokok ditebang akan boleh menyebabkan tanah runtuh lah. So maybe dengan cara untuk mengurangkan pembangunan mungkin boleh jadi salah satu cara. Selain itu, kalau dari segi pencemaran udara contohnya, maybe kita boleh galakkan seseorang tu untuk berkongsi kereta untuk ke tempat kerja ataupun ke kelas ke, ataupun digalakkan untuk berjalan ataupun berbasikal bagi jarak yang dekat lah untuk kita kurangkan asap yang datang dari kereta ataupun motor tu. Cabaran dia mungkin dia sama macam kes yang pembangunan tu, dia berpunca daripada aktiviti manusia. Contohnya macam manusia lah yang suka untuk kaitkan dengan suka untuk buat pembangunan lah. Macam kita tengok dekat paling dekat kita boleh ambil contoh Kuala Lumpur, kita boleh nampak kan banyak pembangunan yang telah dibina. So isu-isu macam ni adalah salah satu cabaran yang kita sebagai masyarakat kena ambil peduli dan kena kalau boleh kurangkanlah untuk kita atasi masalah ni. So, persoalan antara kelestarian alam dan pembangunan. So, soalan ni saya rasa sering timbul dalam masyarakat yang membangun dan cakna mengenai isu ini. Jadi, saya berpendapat yang pembangunan ni tak seharusnya disertakan dengan pemusnahan pokok dan kawasan semula jadi secara totalnya. Jadi, kerajaan dan NGO ni merupakan dua institut yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menyeimbangkan kedua-dua aspek ni. Jadi, bagi kerajaan selaku badan pelaksana negara yang utama, saya rasa mereka perlu melaksanakan dasar undang-undang yang ketat untuk memastikan alam sekitar kita ni terjaga. Dan perlunya ada tindakan yang keras lah, bukan macam tindakan yang tak
tegas. Jadi contohnya penguatkuasaan dasar alam sekitar yang pentinglah untuk negara. Kalau semua tahu, negara telah melaksanakan dasar alam sekitar negara yang telah dikuatkuasakan, di mana ia mengintegrasikan antara pertimbangan alam sekitar dan pertumbuhan ekonomi serta kemajuan negara. Jadi di situ dalam dasar ni diorang telah menyeimbangkanlah kedua-duanya. Jadi di situ saya rasa antara contoh yang kita boleh lihat kerajaan boleh buat, dan selain itu untuk NGO, mereka adalah antara penolong utama untuk kerajaan sebab mereka dapat membantu kerajaan di mana perkhidmatan kerajaan tak dapat cover. Jadi mereka dapat membantulah, antaranya dalam seperti berkongsi data-data penting berkenaan dengan alam sekitar, dan juga diorang perlulah, saya rasa diorang perlu menitik beratkan tentang pendidikan kepada orang ramai, dan dari segi pemeliharaan dan pendidikan masyarakat, sebab kurangnya kesedaranlah dalam masyarakat kita. Jadi NGO saya rasa perlu memainkan peranan yang penting di situ. Contohnya macam aktiviti penanaman pokok bakau, di mana saya lihat pada tahun lepas banyak aktiviti begitu dilakukan sebab saya telah menyertai salah satu daripada program tersebut. Jadi saya percaya kelestarian alam sekitar ni akan membawa lebih banyak faedah kepada kestabilan ekonomi negara. Jadi bukan saja pembangunan tu macam tak perlu, tapi sebenarnya kelestarian alam ni lah yang menggerakkan pembangunan negara. Itu pendapat saya. Okey, jadi yang untuk soalan yang kedua daripada saya ialah apakah yang menyebabkan sikap rakyat Malaysia dalam mengekalkan kelestarian alam sekitar kurang memberangsangkan? Sebab utama yang saya rasa adalah seperti yang saya cakap tadi adalah kesedaran dan penghayatan mengenai fungsi alam sekitar yang kita dapat lihat ni terhadap kesejahteraan masyarakat adalah sangat rendah. Jadi tak ramai yang sedar bahawa alam sekitar kita ni adalah sumber asas kehidupan untuk menjalankan pelbagai fungsi untuk kestabilan alam. Jadi tak ramai orang yang nampak benda tu dan sedar terhadap benda penting ini. Sebab alam sekitar ni dia menjalankan pelbagai fungsi untuk kestabilan alam. Jadi antara fungsi utama alam sekitar ni, kalau kita nak tahu, dia banyak. Dia menyediakan perkhidmatan alam sekitar kepada manusia, kepada alam sekitar tu sendirilah. Jadi saya rasa kurangnya pendedahan dekat situ dan juga tiada penegasan dalam undang-undang di Malaysia. Jadi menyebabkan masyarakat kita ni mudah lalai. Saya rasa itulah antara penyebab utamanya. Okey, soalan yang ketiga iaitu pada pendapat Encik Akmal sendiri, adakah inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan bagi menangani banjir yang sedang berlaku sudah cukup memadai? So sekarang ni banyakkan isu banjir kalau kita dapat lihat. Bagi saya usaha kerajaan terhadap kesediaan tu banyak telah dilakukan. Tapi macam kita lihat kat Kelantan, Terengganu, banyak kerosakan yang telah terjadi. Jadi saya rasa usaha tu belum mencapai tahap maksimum sebab banyak harta benda masyarakat dan kehidupan masyarakat sendiri terjejas. Jadi kesiapsiagaan pihak kerajaan tu juga saya rasa kurang. Macam masa kita dikejutkan dengan banjir di Selangor, kita tak biasa dengarkan benda tu, terutamanya di Seri Muda je. Jadi saya rasa kesiapsiagaan kerajaan tu kurang di situ. Jadi bila tiada kesiapsiagaan tu, banyak harta benda yang akan musnah, atau seperti yang kita lihat hari tu ramai yang terperangkap dalam banjir sebab pertolongan lambat tiba. Jadi usaha tu dah ada tapi saya rasa perlu ditingkatkan lagi.
Soalan saya yang keempat iaitu tentang ilmu tentang kelestarian alam sekitar perlu dididik kepada kanak-kanak sejak sekolah rendah lagi. Jadi pada pandangan Encik Akmal, apakah aktiviti-aktiviti yang harus dilakukan untuk memberi pendedahan kepada murid-murid sekolah rendah tentang penjagaan alam sekitar? Kalau berkenaan dengan murid-murid daripada sekolah lah, saya rasa perlu adanya satu kurikulum khusus yang perlu dibuat oleh kerajaan khusus untuk alam sekitar, pendidikan alam sekitar. Jadi antara seperti yang semua tahu di sekolah jadual sangat pack, right? Tapi sekolah boleh je buat some light activities macam aktiviti penanaman pokok ataupun pembersihan secara 3R di sekolah. Not only in school but you can also do it dekat kawasan komuniti, dekat taman-taman area situ. So that will be like a great activities for them. Ataupun penayangan video yang boleh memaparkan akibat daripada pembangunan yang dibuat pada masa kini. Jadi di situ mereka boleh menambah kefahaman lah mengenai kemusnahan. So persoalan antara kelestarian alam dan pembangunan. So soalan ni saya rasa sering timbul dalam masyarakat yang membangun dan cakna mengenai isu ini. Jadi saya berpendapat yang pembangunan ni tak seharusnya disertakan dengan pemusnahan pokok dan kawasan semula jadi secara totalnya. Jadi kerajaan dan NGO ni merupakan dua institut yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menyeimbangkan kedua-dua aspek ni. Jadi bagi kerajaan selaku badan pelaksana negara yang utama, saya rasa mereka perlu melaksanakan dasar undang-undang yang ketat untuk memastikan alam sekitar kita ni terjaga. Dan perlunya ada tindakan yang keras lah, bukan macam tindakan yang tak tegas. Jadi contohnya penguatkuasaan dasar alam sekitar yang penting lah untuk negara. Kalau semua tahu, negara telah melaksanakan dasar alam sekitar negara yang telah dikuatkuasakan, di mana ia mengintegrasikan antara pertimbangan alam sekitar dan pertumbuhan ekonomi serta kemajuan negara. Jadi di situ dalam dasar ni diorang telah menyeimbangkanlah kedua-duanya. Jadi di situ saya rasa antara contoh yang kita boleh lihat kerajaan boleh buat. Dan selain itu untuk NGO, mereka adalah antara penolong utama untuk kerajaan sebab mereka dapat membantu kerajaan di mana perkhidmatan kerajaan tak dapat cover. Jadi mereka dapat membantulah, antaranya dalam seperti berkongsi data-data penting berkenaan dengan alam sekitar. Dan juga diorang perlulah, saya rasa diorang perlu menitik beratkan tentang pendidikan kepada orang ramai dan dari segi pemeliharaan dan pendidikan masyarakat, sebab kurangnya kesedaran lah dalam masyarakat kita. Jadi NGO saya rasa perlu memainkan peranan yang penting di situ. Contohnya macam aktiviti penanaman pokok bakau, di mana saya lihat pada tahun lepas banyak aktiviti begitu dilakukan sebab saya telah menyertai salah satu daripada program tersebut. Jadi saya percaya kelestarian alam sekitar ni akan membawa lebih banyak faedah kepada kestabilan ekonomi negara. Jadi bukan saja pembangunan tu macam tak perlu, tapi sebenarnya kelestarian alam ni lah yang menggerakkan pembangunan negara. Itu pendapat saya. Okey, jadi untuk soalan yang kedua daripada saya ialah apakah yang menyebabkan sikap rakyat Malaysia dalam mengekalkan kelestarian alam sekitar kurang memberangsangkan? Sebab utama yang saya rasa Kesimpulannya, dunia kini menyaksikan bencana alam yang teruk akibat daripada perubahan iklim dan cuaca yang tidak pernah berlaku tetapi semakin mendekatkan semua negara dunia termasuk Malaysia kepada kiamat iklim.
Jadi, semua negara wajiblah meluaskan horizon pemikiran dan melakukan anjakan paradigma bagi mencari mekanisme terbaik dalam menghalang perubahan tersebut daripada terus mengancam alam sekitar seantero dunia.